Bersama saya Zawazi Yusof, rentasan berita antara paparan utama untuk edisi 1429 malam ini. Siluncai dengan daulah terpendam. Mencari pelabur di sebalik tohmah dan fitnah. Jangan sampai pegar yang makan padi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penerangan kepada rakyat berhubung dasar Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani perlu dilakukan secara berterusan dan bukan hanya semasa musim pilihan raya, kata Pengarah Biro Mobilisasi Amanah Sani Hamzan. Menurut beliau, kemungkinan gerak kerja Blok Kerajaan Perpaduan juga tidak sampai kepada kumpulan sasar. Beliau berpendapat bagi pilihan raya akan datang, kerajaan perlu lebih fokus, terarah dan bersasar dengan turun menyantuni dan berjumpa setiap pengundi. Ia bertujuan untuk kita menerangkan tentang dasar kerajaan, manifesto dan tawaran yang hendak kita berikan kepada masyarakat. Macam kita di Selangor, penerangan tentang apa yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Soal penerangan ini pada saya ia perlu berlaku sepanjang masa. Penerangan bukan hanya apabila berlaku pilihan raya baru nak turun. Maksudnya ia perlu lebih kerap, kata Sani, seperti di petik Harapan Daily. Untuk menerangkan sesuatu dasar, sebuah kerajaan perlu mempunyai dasar berhubung penerangan dan komunikasi. Selepas adanya dasar tersebut, barulah kita boleh merangka strategi dan logistik untuk melaksanakannya. Tak berdasar penerangan dan komunikasi yang jelas, maka kerajaan akan meraba-raba di dalam terang. Dalam keadaan tersebut, daulah terpendam akan berbaharajelela kerana ketiadaan atau lemahnya mekanisme kawalan dan pemantauan terhadap pelaksana, iaitu penjawat awam yang bertindak sesuka hati mereka. Jangan ingat semua penjawat awam akan berpegang kepada prinsip administrative neutrality atau pentadbiran berkecuali. Bukan semua penjawat awam patuh kepada prinsip tersebut. Malah, dalam menangani hal ehwal awam, mereka hendaklah berpendirian neutral, objektif dan adil serta mengambil kira kepentingan seluruh negara dan rakyat atau majoriti. Terdapat penjawat awam yang tidak memahaminya kerana tidak pernah pun belajar mengenai prinsip tersebut ketika di universiti, ataupun sengaja tidak mahu memahaminya kerana taksub kepada fikrah politik tertentu. Mari kita ambil contoh Imam Masjid Putrajaya Bakri Ambuala yang dikatakan memegang jawatan utama dalam PAS Wilayah Persekutuan. Pegawai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan merupakan pengarah pilihan raya Dewan Ulama PAS Wilayah Persekutuan. Berdasarkan hantaran di Facebook Dewan Ulama PAS Wilayah Persekutuan yang bertarikh 16 Jun 2023, beliau memegang jawatan itu bagi sesi 2023 hingga 2025. Penglibatan Bakri dalam PAS bercanggah dengan larangan mengambil bahagian dalam politik seperti digariskan dalam Peraturan 21, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Perkara 21/1/FE2 memperuntukkan, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Sab Peraturan 3, seseorang pegawai dalam kumpulan pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik, dan dalam khususnya dia tidak boleh memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. Mengapa perkara ini dibiarkan berlaku tanpa diambil tindakan? Jawapannya kerana kerajaan cari mekanisme untuk mengawal dan memantau aktiviti penjawat awam di luar kerja hakiki. Sementara itu, penjawat awam berkenaan tanpa rasa bersalah melanggar peraturan yang telah pun diketahuinya. Kini hantaran atas Bakri Ambuala muncul kembali bersama hantaran hulunya yang berbunyi orang Islam kena ada parang sembelihan untuk persiapan. Mana tahu si kafir nak jadi macam lembu korban. Free Malaysia Today pada 19 Ogos 2019 melaporkan bahawa polis telah menahan seorang suspek iaitu Bakri yang didakwa menaikkan hantaran berkenaan di Facebook beliau. Menurut pemangku Ketua Polis Kuala Lumpur Roslan B. Ahmad, suspek berkata akaun Facebook miliknya itu telah digodam.
Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 505-C Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Apa yang berlaku pada siasatan polis pada tahun 2019, rakyat ingin tahu. Kerana hari ini Bakri masih memegang jawatan sebagai penolong pengarah kanan Pengimarahan Khidmat Sosial Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga imam di Masjid Putrajaya. Ingat lagi tak kisah si Luncai yang berjaya melepaskan dirinya daripada hukuman selepas membuat helah dengan menghayalkan pengawal-pengawal istana menerusi lagunya. Si Luncai terjun dengan labu-labunya, biarkan. Dia benar-benar terjun dengan labu-labunya yang digunakan sebagai pelampung. Si Luncai kemudian membunuh raja serta memaksa Puteri Lela Kendi untuk berkahwin dengannya. Akhir cerita, Puteri Lela Kendi berjaya menghapuskan si Luncai setelah memperdayanya sehingga terlelap. Apakah pengajaran yang diperolehi daripada kisah si Luncai ini? Dalam konteks negara moden, pengawal-pengawal istana ialah penjawat awam yang khayal dengan dongeng penunggang agama dan tidak melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Berbalik kepada kenyataan sani bahawa penerangan kepada rakyat berhubung dasar kerajaan perlu dilakukan secara berterusan. Jom Channel berpendapat ia sukar dilaksanakan jika ada penjawat awam seperti pengawal-pengawal istana yang amat mudah diperdaya oleh si Luncai. Dengan jawatan tinggi dalam PAS, Bakri Ambola sebenarnya telah ingkar konsep neutraliti profesional dalam perkhidmatan awam. Kerana adanya penjawat awam sepertinya, kerajaan tidak boleh lagi bergantung semata-mata kepada penjawat awam untuk menterjemah dan menjelaskan dasar yang ada. Justru kerajaan perlu menggubah dasar penerangan dan komunikasi yang baharu yang akan dijadikan asas pembentukan strategi perhubungan dengan rakyat, sama ada untuk menerangkan dasar awam atau hal ehwal Islam. Dengan itu sekaligus dakwah songsang yang dilakukan oleh pihak pembangkang dapat ditangkis dengan tuntas dan daulat terpendam dihapuskan dengan pantas. Lupakan Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM yang seumpama harimau tanpa taring dan kukunya. Dalam masa yang sama, marilah kita hayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung aktiviti yang menjurus kepada menjatuhkan kerajaan menerusi rampasan kuasa. Wajib dengar dan taat kepada pemimpin ke atas setiap orang Muslim pada apa yang ia suka dan ia benci, sebagaimana ia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila ia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi dengar dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daulat terpendam adalah satu penderhakaan kepada ulul amri, raja dan juga negara. Tanpa maaf, pelakunya wajar diambil tindakan segera. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Tanpa mengenali erti penat dan lelah, tanpa menghiraukan tomah dan fitnah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap berkata bila bercita-cita untuk menjadikan Malaysia sebuah negara kuasa ekonomi dalam tempoh 5 hingga 6 tahun lagi. Dia berkata pada masa ini Malaysia sudah semakin baik dan kestabilan politiknya yang kian kukuh telah menarik minat para pelabur luar negara untuk melabur di negara ini. Bagaimana dengan kerjasama kita semua sebagai rakyat Malaysia? Kesediaan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, Elon Musk, berbicara dan berbincang dengan beliau untuk menzahirkan komitmen membuka ibu pejabat syarikat itu di Cyberjaya tahun ini telah berjaya mengukir senyuman rakyat Malaysia yang mengidamkan ekonomi yang lebih baik. Anda berkata ia merupakan satu penghormatan yang amat besar kepada Malaysia susulan dasar ekonomi termasuk ekonomi madani yang diamalkan Malaysia selain kepimpinan telus Kerajaan Perpaduan Madani. Impian dan cita-cita saya ialah menjadikan Malaysia kuasa ekonomi dan sebuah negara yang hebat untuk semua rakyatnya. Saya mahu negara ini kembali baik, ekonomi baik, negara baik dan rakyat bersatu, katanya dipetik media baru-baru ini. Kemarin pada Selasa, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan beberapa pelabur terkemuka antarabangsa di Putrajaya bagi meneroka potensi dan peluang pelaburan strategik merentas sektor ekonomi utama. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata perjumpaan itu disertai beberapa pelabur yang berpengaruh di peringkat antarabangsa dan terkenal dengan sumbangan mereka kepada pembangunan ekonomi serta syarikat yang berjaya. Antaranya pengasas bersama laman Facebook Eduardo Severin dan Ketua Pegawai Eksekutif bersama B Capital Raj Ganguly, pengasas WM Partners Alexander Weinstein serta pengasas European Venture Funds Peter Kades. Menerusi hantaran di laman Facebook beliau, ia adalah sebagai ikhtiar untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung visi yang terkandung dalam ekonomi madani. Kebijakan ekonomi madani adalah sebuah kerangka wahana yang jelas dan komprehensif bagi memungkinkan sebuah
tatanan atau sistem ekonomi negara yang mampan dan terangkum sebagai usaha dan upaya kerajaan dalam meningkatkan tahap-tahap kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Visi ini menekankan peri penting penyertaan sektor swasta dan para pelabur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menggalak daya inovasi dan juga mewujudkan peluang pekerjaan yang berkualiti serta berdampak tinggi. Katanya, Anwar menambah kehadiran mereka bukan sahaja menunjukkan keyakinan terhadap kerajaan perpaduan dan prospek ekonomi negara, malah membuktikan Malaysia mempunyai daya tarikan sebagai destinasi pelaburan antarabangsa. Perdana Menteri turut berkata perjumpaan yang seumpama itu membuka peluang untuk beliau dan para pelabur terbabit berkongsi pandangan, pendapat serta meneroka kerjasama bagi mencapai matlamat ekonomi negara. Perbincangan kami turut menyentuh soal peluang bagi meneroka pelaburan dalam sektor utama seperti teknologi dan inovasi, tenaga yang boleh diperbaharui, pembangunan infrastruktur, pelancongan serta hospitality dan pembuatan. Katanya, dia berkata sesi berkenaan turut berkisar mengenai usaha memupuk persekitaran bagi menggalakkan pelaburan langsung asing, memperkemas peraturan dan proses serta meningkatkan tata kelola selain memastikan kemampanan jangka panjang. Pertemuan itu turut menekankan kepentingan tanggungjawab sosial dan pertumbuhan inklusif dengan komitmen untuk mengutamakan inisiatif yang memberi manfaat kepada masyarakat tempatan serta menyumbang kepada agensi pembangunan mampan. Katanya, Perdana Menteri berkata usaha berterusan kerajaan adalah untuk menyediakan dan melindungi harta intelek persekitaran mesra pelaburan yang memupuk inovasi serta menggalakkan kerjasama yang kukuh antara sektor awam dan juga swasta. Saya turut membuka ruang untuk para pelabur mengenal pasti peluang pelaburan yang sejajar dengan matlamat strategik di samping memenuhi keperluan masyarakat. Ia merupakan asas untuk potensi kerjasama dan pelaburan yang akan memberikan manfaat ekonomi yang besar untuk Malaysia dan rakyatnya. Katanya, demikianlah bersungguhnya PMX dalam memastikan para pelabur mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Malaysia bagi memastikan negara ini terus memacu pertumbuhan dan menjadi negara kuasa ekonomi demi generasi akan datang. Namun ianya sukar sekiranya kestabilan politik sengaja direka pihak tertentu untuk dilihat goyah dan tidak konsisten. Perbuatan mencuri duit negara juga perlu dihentikan serta-merta bagi menjadikan Malaysia sebagai contoh yang baik di mata dunia. Selamat maju jaya Malaysia Madani. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Tik, 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 ja, ja, ja. Sudah-sudahlah berpolitik, kini masa untuk bekerja. Demikian patut ringkas yang penuh bermakna diberikan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq ketika menasihatkan agar semua pihak menumpukan perhatian kepada khidmat untuk negara dan juga masyarakat susulan tamat pilihan raya di 6 negeri PRN Sabtu lalu. Tegas beliau, wakil rakyat yang menang di kerusi Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing perlu melupakan politik seketika dan teruskan bekerja selepas selesai proses PRN tersebut. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas cadangan debat pendidikan dengan Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN yang dibuat Ahli Parlimen Bacok Syahid Sulaiman Ahad lalu. Syahid mencadangkan satu debat berkaitan isu pendidikan diadakan antara Fadlina dan Adun Citra Dr. Haim Hilman. Terdahulu ketika menyampaikan ucapan pada program itu, Fadlina berkata warga pendidik memainkan peranan penting bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda. Katanya guru adalah ejen dalam usaha menerapkan semangat perpaduan kepada anak muda bermula dari bangku sekolah. Guru adalah ejen perpaduan. Kita boleh lihat bagaimana guru menyampaikan hasrat, impian dan tekad bagaimana perpaduan patut dilaksanakan di sekolah. Katanya, Fadlina turut memberi amaran guru yang dikenal pasti menggunakan waktu pengajaran dan pembelajaran PNP untuk terbabit dalam kempen atau media sosial boleh dikenakan tindakan tata tertib. Orang awam dan ibu bapa boleh memajukan aduan kerana tidak ada kebenaran khas diberikan untuk penjawat awam yang menggunakan waktu bertugas untuk berkempen. Beliau turut mengingatkan mengenai tindakan tegas terhadap guru yang melanggar peraturan. Setiap aduan yang diajukan mengikut saluran SISPA dan lain-lain telah pun diambil tindakan oleh unit integriti. Hinaan dan cacian yang menyentuh isu 3R, raja, agama dan bangsa juga akan disiasat oleh pihak berkuasa. Katanya, bila berkata demikian melalui maklum balas berhubung 14 isu yang disentuh melalui hantaran respon warkah yang dimuat naik di Facebook baru-baru ini. Berhubung isu pemimpin parti memegang jawatan di Kementerian Pendidikan KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD, beliau memohon mana-mana pihak yang menerima butiran dan lampiran sebagai dokumen sokongan untuk berkongsi maklumat terbabit mengenai isu fahaman ekstrim dan pendekatan PPD serta JPN. Beliau berkata KPM sentiasa menerapkan nilai karamah insaniah di dalam premis pendidikan.
Justru mana-mana guru dan pensyarah di bawah perjawatan KPM juga akan dikenakan tindakan jika melanggar peraturan yang ditetapkan. Berhubung lantikan pentadbir sekolah yang tidak mengikut saluran, mana-mana negeri yang menerima makluman dan butiran berkenaan isu berkenaan diminta tampil untuk memberikan butiran. Ibu bapa dan guru sentiasa mahukan keterusan dalam memposisikan pasukan pentadbiran di peringkat sekolah dan wajib mengikut kapasiti yang telah pun ditetapkan, katanya. Beliau turut menyentuh mengenai isu guru yang tidak menyokong kerajaan serta mengajak murid untuk turut sama tidak menyokong. Guru-guru adalah barisan hadapan dalam membangun pendidikan manusiawi dan agenda Malaysia Madani. Jika terdapat mana-mana pihak yang dilihat membuat sabotaj dalaman dan indoktrinasi yang tidak sihat, pentadbir diminta untuk ambil tindakan yang tuntas. PIBG atau Persatuan Ibu Bapa dan Guru juga mampu berperanan dalam menjadi jambatan informasi dan aduan oleh murid, katanya. Fadlina turut menjawab mengenai isu projek di sekolah sebagai dana pilihan raya, yang mana beliau menegaskan proses untuk mana-mana perolehan masih tertakluk kepada sistem pengurusan tender. Jika terdapat sebarang aduan dan maklum balas berkenaan isu penyalahgunaan dana bagi tujuan politik, boleh ajukan salah laku kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia SPRM. Beliau turut mengingatkan semua penjawat awam supaya sentiasa menggalas agenda di bawah Government of the Day atau kerajaan yang memerintah hari ini bagi memastikan pelaksanaan dan perencanaan agenda pendidikan mampu mengikut landasan yang digariskan. Pejabat Menteri Pendidikan sendiri katanya akan memainkan peranan dalam mengangkat agenda Malaysia Madani. Kami ambil tanggungjawab penuh dan akan menggiatkan lagi aktiviti yang melibatkan semua pemegang taruh pendidikan demi memastikan agenda Malaysia Madani dapat dijayakan. Semua komentar dan saranan diraikan di segenap peringkat. Berhubung program pengisian guru dan dasar kerajaan Madani, Institut Amiduddin Baki telah pun menganjurkan program seminar membangunkan Malaysia Madani yang melibatkan semua pemegang taruh pendidikan. Namun, masih boleh ditambah baik di peringkat negeri dan juga daerah, katanya. Dalam hal berkaitan dakwaan pada guru ditindas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Daerah dan Negeri, Fadlina berharap warga pendidik memahami komitmen dalam memastikan teras. Pertama, komunikasi boleh diperbaiki dan ditambah baik adalah satu tekad dalam perkhidmatan KPM. Justru beliau telah menyediakan laluan aduan khusus melalui web beliau agar setiap individu dapat membuat aduan tanpa khawatir mereka akan dikenakan tindakan. Namun dalam isu sebegini, Fadlina juga dituntut untuk mengambil tahu tentang guru kafa dan pentadbirannya, terutamanya di negeri Selangor yang dilihat semakin gairah berpolitik, malah menyatakan sokongan mereka secara terang-terangan di media sosial, termasuk mengutuk kerajaan sedia ada sama ada pusat atau kerajaan negeri Selangor. Keterlibatan guru kafa dan anggota pentadbiran dalam kancah politik kepartian perlu dipantau rapi sebelum ianya melahirkan ekstremis agama. Ia bukan satu tuduhan, namun pelbagai rungutan diterima daripada rakan sekerja dan para ibu bapa tentang situasi sebegini. Surat atau aduan yang dihantar usah dipandang enteng dan sambil lewa atau menjawab sekadar perlu, tetapi tindakan wajar perlu disertakan segera. Selamatkan anak bangsa kita. Jangan nanti harapkan pegar yang makan padi sudah terhantuk baru terngadah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channing ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Secara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Sekian dari saya, Zawazi Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.